Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat bertemu kembali dalam siri Fahami Al-Quran dan Salat dengan Mudah, pelajaran 14A, di mana kita akan mempelajari berkenaan dengan azan dan wuduk yang kita lakukan sebelum kita salat. Ya. Dan juga kita akan pelajari dalam tata bahasa atau nahu tentang abadah dan pembentukan dakhala, kafara dan seterusnya. Dan kita akan mempelajari tentang kad perbendaraan kata. Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kita baca di dalam azan iaitu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau kita tengok di dalam aturan bahasa, kabir adalah besar, akbar adalah lagi besar, dan al-akbar adalah paling besar. Sama juga dengan sorir, kecil, asrir lagi kecil, dan al-asrir paling kecil. Seperti juga hasan ataupun apa tu namanya, maknanya yang terbaik, yang baik, ahsan lagi baik, dan al-ahsan paling baik. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Akbar, min. Kita cakap Allah, pengulangan menunjukkan penekanan, ya, iaitu Allahu Akbar menunjukkan penekanan. Tapi yang mustahak di sini kita kata akbar min, lebih besar daripada siapa? Jawapannya ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesej dari sini ialah Allah yang maha berkuasa, maha mulia, maha agung, maha baik, maha semua sifat-sifat lain yang sempurna. Nah, kalau dan tiada yang setanding dengannya. Semakin kita mengenali Allah, semakin kita sedar bahawa Allah berkuasa, paling berkuasa daripada apa yang kita fikirkan. Cuba kita fikir, manusia sahaja ada 7 bilion. Kalau kita masukkan juga dengan agas, mergas tua dan seterusnya, mungkin 1 bilion. Masuk dengan ikan-ikan di laut, lagi berbilion-bilion, triliun agaknya. Kalau kita pergi ke apa tu namanya ini, alam maya, kita tengok sudah menjadi kuadrilion dan lebih-lebih lagi. Ini adalah semua yang dicipta Allah dan dijaga oleh Allah senantiasa. Begitu besar sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Kita tengok di sini asyhadu, af'alu, ya, asyhadu sama dengan dalam corak yang sama dengan af'alu. Aku naik saksi. Af'al, syahid, mati syahid, pengorbanan. A'bud, a'udzu, pengorbanan demi agama. Af'al, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. An, bahawa. Asyhadu an la ilaha, tiada, ma juga tiada, dan lam telah tidak, dan lan tidak akan. Di sini kita harus lihat perbezaannya. La maknanya tidak, ma makna tidak, lam maknanya telah tidak, dan lan maknanya tidak akan.
Asyhadu an la ilaha illallah, iaitu la, tiada Tuhan, ilaha illallah, melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini kita punya syahadah yang kita baca selalu dalam sembahyang dan seterusnya. Ilah, Tuhan, ilahatan, Tuhan. Tak ada Tuhan, ada hanya satu Tuhan, ilah. Asyhadu an la ilaha illallah, ilah, melainkan Allah, ilah. Ilal ladzina amanu, melainkan, ilah jadi melainkan, ya. Sini kita tengok mesej dari sini ialah asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi, bermaksud percakapan, tindakan saya di rumah atau di luar, di pejabat, dalam pasar, di mana-mana saja, menunjukkan bahawa saya cintakan Allah lebih daripada apa yang lain. Menerima Allah sebagai pencipta, Tuhan dan penguasa semesta alam. Saya hanya menyembah dan mentaatinya dalam semua perkara dan kehidupan, bukan kerana nafsu atau arahan pihak lain, hanya daripada diri saya sendiri, dan saya mengharapkan bantuannya semata-mata dan percaya kepadanya sahaja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya, pesuruhnya. Asyhadu an, makna yang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berlaku dalam Al-Quran sebanyak 576 kali, dan asyhadu anna berlaku sebanyak 263 kali. Muhammadar Rasulullah, dua-dua maksudnya yang. Bermakna insya-Allah. Ini bermaknanya jika, ya. Inna bermaknanya sesungguhnya. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kita tengok di sini antara inna, dan inna ada berbagai-bagai makna. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah maknanya bahawa, ya, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan. Inna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini juga makna bahaya, bahawa 576 kali, 263 kali. Insya-Allah, jika ataupun insya-Allah, jika dipersetujui ataupun diizinkan Allah, berlaku sebanyak 628 kali. Dan innallaha ma'as sabirin, ya, berlaku di sini, inna di sini, innallaha ma'as sabirin, bahawanya bersama, inna sesungguhnya, 1297 kali. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Nama Muhammad maksudnya seorang yang menerima banyak kepujian ataupun yang dipercayai dan seterusnya. Rasul, mufrad, dan rusul adalah jamak. Mesej dari sini ialah
Aku naik saksi maksud percakapan dan tindakan saya di rumah atau di mana-mana menunjukkan bahawa saya cintakan Allah dan Rasulnya lebih banyak daripada yang lain. Saya menerima dan mematuhi ajaran-ajaran Rasul tanpa mempersoalkan. Saya menganggap Al-Quran dan Sunnah sebagai penentu antara benar dan salah. Dan saya tidak memerlukan apa-apa keterangan lain untuk mengikuti ajaran Rasul. Dan kesukaan dan kebencian saya berpandukan kepada apa yang Nabi suka dan tidak suka. Alhamdulillah. Hayya 'alas salah. Hayya, datanglah ke sembahyang. Hayya, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Datanglah ke kemakmuran, ataupun hayya 'alal falah, datanglah kepada kejayaan. Ya. Hayya maknanya datang, ala untuk. Hayya 'ala, datanglah untuk sembahyang. Amantu billah, aku percayakan Allah. Ya. Salat maknanya sembahyang. Salawat maknanya jamak kepada solat. Ya. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, datanglah untuk hayya 'alal, datanglah untuk al falah, kejayaan atau kemakmuran. Jadi mesej dari sini, tuan-tuan, jika kita mendirikan solat, maka Allah akan memberi kita semua jenis kejayaan dan kekayaan. Solat adalah satu bentuk untuk yang komprehensif untuk mengingati Allah. Ia akan memberi ketenangan kepada jiwa dan fikiran kita. Solat juga memberi beberapa faedah fizikal seperti tidur awal, bangun awal untuk solat subuh dan melahirkan satu tabiat untuk ketepatan masa. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang bila kita dengar bunyi azan, termasuklah saya juga, kita sedang membuat sesuatu, kita ingat kita nak buat. Kalau kita dengan bisnes kita, kita nak siapkan bisnes supaya dapat lebih banyak pembeli atau kejayaan. Kalau kita sedang buat suatu kerja, kita nak siapkan dia dan seterusnya. Sedangkan Allah kata bahawa datanglah kepada kemakmuran. Maknanya datang, solatlah, dan daripada itu kita akan dapat kejayaan dan dapat kemakmuran. Jadi kita jangan tersalah faham, ya, tentang panggilan solat ini tadi. Sebab itu Allah yang menjamin supaya kita akan dapat kekayaan, kemakmuran, kejayaan dan seterusnya. Mula mesej dari hayya 'alas salah, hayya 'alal falah ialah datang ke sembahyang. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, datang ke kemakmuran. Dari segi faedah sosial, solat membantu mewujudkan kesatuan bersama-sama terdiri daripada rakan, jiran dan saudara mara. Ini terutamanya kalau kita sembahyang secara berjemaah. Yang paling penting, kita akan mencapai kejayaan abadi di akhirat, insya-Allah. Ini Tuhan janjikan. Ya, dan kalau Tuhan janjikan, Tuhan tidak akan memungkiri janji. Tak macam kita lah. Kita kadang-kadang mungkir janji. Tuhan tak pernah mungkir janji. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi memperingatkan bahawa Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Sebagai peringatan di penghujung mengakui kekuasaan Allah, dan solatlah. Jika anda tidak sembahyang, anda tersangatlah rugi. Kerana Tuhan panggil kita kepada kejayaan, kemakmuran, kekayaan dan seterusnya, tetapi kita tak nak dengar. Kalau kita tak sembahyang, kita memanglah rugi besar. Ya. Azan. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiada Tuhan
melainkan Allah. Itu yang akhir sekali ya. La ilaha illallah. Ucaplah la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, barang siapa yang di akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Rawahul Abi Daud. Jadi ni apa tu namanya, janji atau pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesej dari la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Azan berakhir dengan kata-kata permulaannya. Pesanan bermula, datanglah ke solat dengan mengingati kehebatan Allah. Mesej akhir adalah, jika anda tidak datang kepada solat, anda akan menjadi orang yang rugi. Allah akan tetap menjadi yang maha agung, yang benar-benar layak untuk disembah. Jika anda datang, maka anda akan mengembirakan yang maha agung dan Tuhan yang sebenar, seterusnya mencapai kejayaan yang hakiki. Subhanallah. Iqamah. Ini iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tadi kita sudah semua pelajari. Jadi mana yang belum lagi kita gunakan, jadi ini qad qamatis salah, qad qamatis salah, sungguhnya solat sedia didirikan. Sesungguhnya solat sedia didirikan. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Qad, sesungguhnya, qamatis salah, salat sedia didirikan. Qad qamatis salah, salat sedia didirikan sungguhnya. Qad qamatis salah, salat sedia didirikan. Qad qamatis salah, sesungguhnya salat sedia didirikan. Pengulangan yang menunjukkan penekanan. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Huwa fa'ala, hiya fa'alat. Pengulangan, huwa qama, hiya qamat. Mesej dari sini ialah qad qamatis salah, qad qamatis salah. Sesungguhnya solat sedia didirikan. Sesungguhnya solat sedia didirikan. Qad qama untuk bangun, aqama untuk mendirikan. Ya, qama untuk bangun, aqama untuk mendirikan, untuk membuat seseorang berdiri. Allah telah mengarahkan kita supaya mendirikan, bukan hanya solat. Ya. Dan seterusnya kita berkenaan wuduk. Kita tahu bahawa tidak, sembahyang kita memang tidak diterima kalau tak ada wuduk. Jadi kita, wuduk ini adalah satu yang juga sangat mustahab. Doa sebelum memulakan wuduk, bismillah, dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kebaikan berdoa selepas wuduk, dan selepas wuduk, selepas kita lakukan wuduk, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian dia berdoa, maka akan dibuka untuknya ke semua 8 pintu-pintu syurga, agar dia memasukinya dari mana-mana yang dia suka. Rawahul Tirmizi. Ini bermakna dan Nabi sudah berjanjikan kepada kita, siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna dan kemudian dia berdoa. Tuan-tuan, ini kadang-kadang kita tak jaga wuduk kita. Ya, kita buat secara tidak tertib atau kalang kabut, ataupun tidak kena semua bahagian-bahagian yang harus yang harus kena, maknanya rukun pada
wuduk tidak dilakukan dengan baik, maka tidaklah kita mendapat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lepas tu kita juga kemudian berdoa, maka akan dibuka untuknya ke semua 8 pintu syurga agar dia memasukinya dari mana-mana yang dia suka. Masya Allah. Selepas wuduk, kita hendaklah membaca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ini kita sudah banyak kali. Ya. Wahdahu la syarikalah. Dia bersendirian. Wahdahu, dia bersendirian. La syarikalah, dan tiada rakan kongsi kepadanya. Kita tahu kan, kita cakap syarikat. Syarikat tu macam rakan kongsi. Ya. Jadi di sini wahdahu la syarikalah. Tiada la syarikalah. Tiada rakan kongsi kepadanya. La syarikalah. Ya. Dari sini ialah wahdahu la syarikalah, dia bersendirian, tiada syarikat, dia tak ada rakan kongsi kepadanya. Keesaan Allah diulangi di sini bersama-sama dengan penolakan apa-apa perkongsian dengan Allah. Penekanan ini adalah penting kerana Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Ini tuan-tuan, kita kena jaga. Syirik Tuhan tidak akan memaafkan walau bagaimanapun kita bertaubat. Jadi jangan sekali-kali menduakan dia atau mengadakan apa-apa syarikah dengan dia atau syirik, ya. Iaitu menghubungkan rakan kongsi dengan Allah. Baca dan ingat akibat bahayanya syirik. Masya Allah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sudah tahu maksudnya, ya. Dan aku naik saksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasulnya. Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, sudah kita selalu, ya. Hamba abdu. Abduhu, hambanya, ya, hamba Allah. Abduhu, hambanya. Wa rasuluh, dan rasulnya. Doa selepas kita mengambil wuduk, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan saya, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan saya, Allahumma ja'alni minat tawabina, ya Allah jadikan saya dari kalangan orang-orang yang bertaubat. Allahu, ya Allah, ya Allahu, Allahumma, ya Allah. If'al, jadikanlah saya, ij'alni, ij'alni saya. Jadi itulah jadikan saya minat tawabina, dari kalangan orang-orang yang bertaubat. Tawabin, ia adalah kata jamak, tawab kata damir mufrad. Maksud dari sini ialah Allahumma ja'alni minat tawabina. Kita sebagai manusia perlu bertaubat berulang-ulang kali. Pasal kita selalulah berbuat macam-macam punya dosa dalam sehari-harian. Jadi kita patutlah, kalau tak ada dosa besar, dosa kecil dan seterusnya. Jadi kita haruslah bertaubat berulang-ulang kali. Sebagai manusia kita banyak melakukan dosa berulang kali. Jadi kita sering meninggalkan banyak perkara yang sepatutnya dilakukan, dan jika melakukannya tidak dengan betul. Jadi kita haruslah bertaubat
sering kali dalam sehari pun. Waj'alni minal mutatahhirina. Jadikanlah saya dari kalangan orang-orang yang membersihkan diri mereka, atau orang mensucikan diri mereka. Waj'alni minal mutatahhirina. Ya. Dan jadikanlah saya ij'al la taj'al la taj'al, ya. Dan jadikanlah saya dari kalangan orang yang membersihkan diri. Waj'alni minal mutatahhirina. Mutatahhirina. Ya, ini mufrad dan ini adalah jamak. Dari mesej dari ini adalah, ya Allah, jadikanlah kami suci dalam kepercayaan, pemikiran, badan, pakaian dan tempat. Tuan-tuan, kita orang Islam selalu mencari kepada kebersihan dan kesucian. Jadi kita boleh, tuan-tuan, ambil peluang untuk ulang kaji, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, aku nak saksi bahawa Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Hayya 'alas salah, datanglah ke sembahyang. Hayya 'alal falah, datanglah ke kemakmuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan selepas wuduk, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kita diperingatkan selalu supaya kita tidak melakukan syirik, ya. Wahdahu la syarikalah, dia bersendirian, tiada rakan kongsi kepadanya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini adalah satu penghormatan yang diberi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah, jadikanlah saya dari kalangan minat tawwabina, orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirina, jadikanlah saya dari kalangan orang-orang yang membersihkan diri mereka untuk mencapai kesucian, ya. Jadi tuan-tuan, kita rehat sebentar sebelum kita teruskan dengan pelajaran 14B. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, terima kasih kerana menonton. Silalah tekan butang subscribe, share, like dan juga butang loceng, dan bagi tahu kawan-kawan. Saya buat video-video baru tiap-tiap hari Isnin dan hari Khamis. Sekarang sudah ada sebanyak 14 siri dalam siri video ini. Sekian, terima kasih.